Bukan semata-mata itu, tetapi kita nak dapatkan makna dia supaya kita dapat meresapi. Assalamualaikum, selamat datang ke Book Review Syafi, yang mana kita akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang telah saya baca sebelum ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatnya. So, buku kali ini yang saya nak kongsikan adalah ini dia, Penggapai Bintang Ibrah Kisah-Kisah dalam Al-Quran oleh Ustaz Sya'ari Abdul Rahman. Okey, buku ini adalah buku berkenaan dengan kisah-kisah para rasul lah. Dia macam tak ambil semula kan, tapi dia ambil beberapa kisah lah. Jadi, kenapa menggapai bintang? Tak tahu. Bagi Ustaz Sya'ari ni, dia bagi tahu yang 25 rasul ni ibarat bintang-bintang yang kita nampak lah. Dan bintang-bintang yang kita tak nampak tu adalah kisah-kisah Nabi yang tak pernah diutarakan ataupun dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan bagi Ustaz Sya'ari, dia kata bila kita memandang bintang, kita sebenarnya sedang memandang sejarah. Sebab apa? Korang kena bacalah buku ini, okey? Bagi Ustaz Sya'ari, sebenarnya semua kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran ni memang banyak pelbagai dan tidak ada satu pun yang sama. Dan tidak satu pun berlaku secara kebetulan. Sebenarnya ada ibrah, sebenarnya ada sebab tertentu dan mempunyai perkara yang perlu kita renungkan sedalam mungkin. Sebab ianya berbeza dan mempunyai kaitan dengan kita. Bagi saya, buku ni memang penuh dan syarat dengan kisah-kisah para rasul dan mengambil ibrah terhadapnya. Contoh antara tajuk yang ada di dalam buku ni adalah merdeka daripada penjajahan syaitan. Lepas tu kita ada Ashab Al-Sabti. Kita ada kisah isteri Fir'aun. Dan kita ada kisah malaikat Harut dan Marut, bukan kisah Karut Marut. So dia ada pelbagai, cuma dia tak sentuh semualah. Dia bukan nak cerita pasal sejarah pasal rasul tu, ataupun dia nak ceritakan sejarah berkenaan dengan apa-apalah kan, tetapi lebih kepada nak ambil ibrah. Kita nak ambil pengajaran daripada kisah tersebut dan mempunyai ada certain isu yang lebih difokuskan terhadap kisah tersebut lah, kisah pada rasul tersebut. Okey, so bagi saya penulisan buku Ustaz Sya'ari ni memang sangat berbeza lah kan. Sebab bagi saya secara peribadi, saya lebih sukakan benda yang berbeza sedikit lah, paling kurang kan. Betul. Apa yang saya rasa common adalah bila kita baca ayat Al-Quran, kita tak dapat nak merasakan ini adalah berkenaan dengan saya. Ustaz Sya'ari punya penjelasan, dia lebih kepada berbentuk memahami kepada diri kita sendiri, apa yang kita boleh garap daripada pembacaan Al-Quran tersebut, apa yang kita boleh dapat daripada penulisan ayat tersebut. Dan rasanya kalau bagi saya lah, saya bukan pelajar jurusan Usuluddin ke ataupun babak agama, sebab saya belajar engineering. So saya perlukan buku-buku yang macam ni untuk saya dapat tahu apa maksud yang sebenar ataupun maksud yang mungkin saya dapat ambil sebagai iktibar dan meningkatkan saya punya keimanan saya terhadap Al-Quran itu sendiri, dan bagaimana saya nak meningkatkan kualiti hidup saya dengan mengaplikasikan kehidupan saya dengan cara hidup Islam yang syumul. So dia macam gah kan ayat dia kan, gah kan. So bagi saya, untuk orang-orang yang bukan pelajar jurusan agama ni, rasanya buku ni memang sangat bagus lah untuk korang, supaya korang pun dapat faham lah. Sebab Al-Quran ni adalah rujukan utama kita, dan kalau kita just orang biasa dan kita baca Quran tu just sebagai satu terapi hidup kita, ataupun just mata-mata hobi kita, meluangkan masa lapang, ataupun dia rasa macam kita baca ni pun kita dapat pahala kan, satu huruf kita dapat 10 pahala. Alhamdulillah kita dapat baca pada satu buku surat pada satu hari, Alhamdulillah banyak pahala kita dapat hari ni. Bukan semata-mata itu, tetapi kita nak dapatkan makna dia supaya kita dapat meresapi dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengaplikasikan cara hidup Islam yang syumul yang mana Allah ingin kita lakukan pada kehidupan kita di dunia ini, insyaAllah. So bagi saya, kita tak boleh pandang dakwah dan tarbiyah ni sebagai satu memperbaiki diri, bukan semata-mata nak menjadikan diri kita baik, tetapi dakwah dan tarbiyah ni menjadikan diri kita membaikkan orang lain, membaikkan diri kita, membentukkan masyarakat yang Islami, dan menjadikan negara kita adalah negara yang mengamalkan Islam, mengamalkan cara hidup Islam, yang mana bagi saya Islam adalah
agama fitrah. So rasanya itu saja daripada saya. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.